صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتبان به الغرائب وحسن الخواتيم
الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معقول. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Misbahul Munir muka surat 19. 20. Dan dalil. Tengok. Teh. Nadia lah. Oh, nu atas tu ha. Penggan. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak esa ataupun tidak satu, nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang. Sekurang-kurang bilangan itu 2. Maka jika Tuhan 2, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu atau berselisih kedua-dua itu. Maka jika bersetuju kedua-dua itu pada menjadikan suatu makhluk, maka padanya 3 masailah pula. Itu dia panjang cerita dia nak buat dalil. Nah, antara kitab yang paling panjang dalil dalam kitab tauhid ni, antara yang paling panjang dalil wahdaniyat kitab Misbahul Munir. Kitab-kitab lain biasalah, tapi kitab ni dia panjang, dalil untuk wahdaniyat dia panjang. Sebab apa? Sebab dia bagi kira terperinci kat kita, mudah faham dalil akli. Nah, diuntunglah kalau kita rajin-rajin mengaji ni, kita boleh nampak banyak. Kita mengaji yang ni dapat dalil sikit, mengaji yang ni dapat dalil sikit, mengaji yang ni dapat dalil sikit. Jadi dalil-dalil itu duk himpun, buka minda kita. Jadi hari ni kita masuk kata musannif, dan bermula dalil, yakni bukti ataupun tanda yang menunjukkan atas mesti sungguh bersepakai Allah Ta'ala dengan sifat
wahdaniyah. Dalil hak yang menunjuk bahawa mesti sungguh bersepakat Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Atas pengakuan di dalam hati kita tu, dalil atas pengakuan dalam hati kita bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala Esa ataupun satu Tuhan itu. Pengakuan kita lah hati kita tu, kita mengaku tentu sungguh Allah Ta'ala Esa. Nah, Esa tu dengan makna satu lah. Satu pada pihak yang kita faham. Pada pihak yang kita faham hak yang betul, yang sebenar. Bukan satu pada pihak bilangan kira-kira. Kalau satu pada pihak bilangan kira-kira, satu boleh bahagi lagi. Nah, satu bahagi dua dapat setengah. Nah, kalau kata pihak hisab, ilmu hisab ni, matematik ni, kira-kira ni, satu kalau yang sebelumnya mungkin dimulakan dengan kosong. Bukan satu tu. Bukan kehendak dia satu yang pada kira-kira. Satu ni dengan makna satu yang tak terima belah bahagi, satu yang tidak ada mula, satu yang tidak ada kesudahan. Jadi kita faham satu tu, makna dia kita sebut satu pun tak apa. Nah, setengah orang dia faham satu, tapi bila orang tanya satu ke mana? Satu lah. Satu tu orang tanya, satu macam mana yang kata satu? Tuhan satu, satu macam mana? Satu nak kata dua lagu nak satu. Nah, makna dia tak faham. Bila orang tanya Tuhan yang kata satu, satu macam mana? Satu tu dengan makna Tuhan yang tidak ada permulaan bagi adanya, tidak ada kesudahan bagi adanya, satu yang tak terima belah bahagi. Satu yang tak terima belah bahagi. Satu tu pada zat Tuhan, pada sifat Tuhan, pada af'al Tuhan. Hak kita i'tikad tu Tuhan satu. Ramai orang sebut Tuhan satu, tapi dia tak faham satu tu. Bahaya juga kadang-kadang dia tak faham. Tahan satu tu satu lagu mana? Tuhan yang kita duk kata satu macam mana? Kita tak faham. Bila kalau kita sabitkan Tuhan ni satu, tak terima belah bahagi, makna dia Tuhan bukan berjuzuk. Tak ada juzuk. Zat dia tak berjuzuk. Kita boleh nampak dah. Ni kita faham. Kalau terima belah bahagi, zat Tuhan berjuzuk. Bila zat Tuhan berjuzuk, makna dia tak lepas daripada jirim. Sebab juzuk-juzuk ni jirim. Ataupun jisim. Iaitu juzuk-juzuk ni daripada jauhar. Bahagi-bahagi ni daripada jauhar. Kalau jauhar jirim jisim tu, dia benda. Benda. Macam mana kita nak halau ke Tuhan tu? Ni sebab tu kena faham. Satu kita kena bagi faham. Jangan kita salah faham. Jadi, hak kita mengaku dalam hati kita bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala Esa. Artinya satu Tuhan itu. Dan kita mengaku di dalam hati kita dengan tentu tidak berbilang-bilang Tuhan itu. Tentu tidak berbilang-bilang ni wajib. Berbilang-bilang tu mustahil. Faham ke tak? Apa guna sat wajib sat mustahil? Sebab tu dia dalam ni dia kena dengar bagi nampak jelas tu. Satu yang kita sebut dengan tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang Tuhan tu wajib. Berbilang-bilang Tuhan tu mustahil. Yang istihalah tu wajib. Tidak berbilang-bilang Tuhan tu makna dia satu, makna dia esa. Berbilang-bilang tu lawan bagi esa, lawan bagi satu. Jadi yang berbilang-bilang ni mustahil. Maka hak yang kata kita i'tikad tadi, tentu sungguh Tuhan esa, tentu tidak berbilang-bilang. Dalil atas pengakuan kita ni, atas bukti, atas apa yang kita i'tikadkan, petanda yang menunjukkan sungguh atas pengakuan dalam hati kita ni, ialah dalilnya itu dengan jalan kita fikir. Jalan kita fikir. Dalil dia dengan jalan kita fikir. Bila sebut dengan jalan ni, makna dia ada berbagai-bagai jalan lah. Ada berbagai cara.
Jadi dalil ni, dalil yang kata sebut jalan kita fikir ni, dinamakan dalil ini yang dibangsakan kepada dalil akal. Dalil akal. Kita menggunakan akal fikiran kita, kita memikirkan kewujudan alam ini pada mendapatkan hukum atas sungguh ataupun tak sungguh. Perkara yang wajib dengan perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala tu, kita fikir dengan akal kita. Nah, yang fikiran akal kita tadi ni mesti mutabaqah dengan waqi', mesti mutabaqah dengan yang sebenar. Kalau duk fikir akal, logik akal, logik akal tak ikut hak yang waqi', macam-macam lah jadinya. Nah, tak ikut dengan waqi', tak ikut hak sebenar, pakai logik akal je. Pakai logik akal je. Tuhan kata buat dengan tangan, kita pun logik akal kita dengan tangan lah. Kalau nak buat lagu mana? Tuhan kata Tuhan buat Nabi Adam dengan tangan. Nah, kita pun logik akal. Kalau tak buat dengan tangan, nak buat lagu mana? Ya. Nah, logik pada akal kita kena buat dengan tangan. Jadi kita nampak Tuhan buat dengan tangan. Tak boleh. Dia tak kena dengan yang sebenar, dengan waqi', tak boleh. Jadi hak yang akal nak fikir ni mesti selari dengan apa yang ada pada Al-Quran. Mesti selari dengan apa yang dimengakukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Nama dia yang ni dalil aqli. Dalil aqli, dalil yang dibangsakan kepada akal fikiran. Dan jalan yang lain ialah dalil dengan kita datangkan kepada kita ini naqal daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Dalil yang kedua dinamakan dalil naqli, iaitu dalil yang kita nakalkan ayat-ayat Quran. Nakal ni petik. Bahasa kita sebut apa? Nakal ni bahasa kita sebut apa? Nukil. Nukil, ambil petikan daripada kata-kata orang. Nukilan. Tu bahasa kita tu. Bahasa kita, padahal kita ambil bahasa Arab. Kita sikit-sikit ambil bahasa Arab. Nukil. Orang-orang tua-tua kita semua pandai cakap orang putih. Semua pandai cakap orang putih. Apa baca apa? Baca book. Baca book kan. Kita ambil bahasa orang jadi bahasa kita, lepas tu kita tak tahu kata bahasa tu bahasa orang. Baca apa? Baca book. Orang putih pun ambil bahasa kita juga. Kalau kita ambil bahasa orang putih ambil bahasa kita. Betul tak? Kita sebut apa? Lampu. Orang putih sebut lamp, tak ada you. Dah, nampak? Kita ni cakap bahasa orang banyak. Bahasa Arab, bahasa orang putih, bahasa Kelin, bahasa Cina. Bahasa Cina. Kita cakap bahasa Hokkien, banyak Hokkien. Kita makan, kita cedok dengan panggil apa? Kedah lah, orang Kedah panggil apa? Camca. Betul tak? Apa dia camca? Tu bahasa Hokkien. Camca tu apa dia? Tak tahu? Ca tu cayak. Cayak. Kuah. Ca tu kuah. Cam tu cedok. Ca ko tiao. Cayak. Bahasa kita campur habis semua bahasa orang. Bahasa kita sikit-sikit lah. Sebab tu bahasa kita lebih relevan dengan bahasa Arab. Tapi kita tak perasan. Ni nakal kita duk sebut nukilan, semua tahu. Nakal, kan? Hak tu cuma kita kali. Banyak lagi macam-macam. Baik. Jalan yang kedua dengan bawa dalil ni dengan nakal ayat-ayat Quran. Jadi nakal ayat-ayat Quran ni ialah dalil yang qat'i. Tak ada uduh fikir. Pakai terus. Jadi kita hak ayat Quran ni sama dengan hak yang kita nak fikir akal. Hak ni. Jadi sebab tu kebanyakan daripada kitab tauhid dia bawa dalil akli. Sebab akal ni hak kita fikir tadi ni sama dengan dalil naqli. Mesti sama, tak boleh lari. Jadi memada dah kita mengaji dalil akal. Cari dalil akal. Dalil akal ni akal fikiran kita nak kena fikir. Bagaimana cara nak fikirnya? Didatangkan fardu takdir.
Nah, datangkan fardu takdir, yakni datangkan suatu hukum, datangkan satu takdir, nah, ke atas Allah ni. Hakikat sebenar dia takdir atas Allah Taala haram, tak boleh. Nak takdir atas Allah tak boleh. Nah, tak boleh siapa-siapa suka buat takdir atas Allah Taala ni, nah, bawa pada kufur. Wal-iazubillah, takut, kena rasa takut dengan Allah Taala ni sebab kita tak boleh duk takdir tak tahuan. Nah, ni Tuhan ni kalau duk lah ni, kalau Tuhan tak dengar kau, Tuhan tak nampak kau, seronok noh, kufur lah tu juga. Tu takdir lah tu. Takdir kalau Tuhan. Kalau Tuhan. Tak boleh takdir dengan Tuhan. Melainkan nak takdir ni pada jalan menuntut ilmu. Jadi guru pada jalan mengajar ilmu. Kita pada jalan nak faham ilmu. Nah, jadi kita ni jalan nak faham ilmu tak dapat tidak untuk dapatkan dalil akal, kena takdir. Nah, maka takdir tu tadi ni atas Allah Ta'ala ni ditakdirkan dengan yang mustahil dulu. Takdir dengan mustahil ataupun takdir dengan lawan yang bagi yang wajib. Apa dia takdirnya? Jikalau Allah Ta'ala takdirkan. Jikalau ni takdir pada mana? Allah Ta'ala tidak esa. Takdir dia. Nah, kita duk pegang ni. Allah Ta'ala zat Tuhan yang esa. Kita ikut tentu sungguh esa Allah Ta'ala. Tentu tidak berbilang-bilang Allah Ta'ala. Lalu ni kita buat takdir. Tadi kita nak mengaku Allah Ta'ala esa. Takdir dia Musa ni bawa mereka kita. Kalaulah Allah Ta'ala ni tidak esa. Tidak esa makna dia ataupun dikatakan tidak satu. Takdir. Kalaulah Allah Ta'ala tak esa ataupun tidak satu. Tak esa pada zatnya, tak esa pada sifatnya, tak esa pada af'alnya. Yakni tidak satu pada zatnya, tidak satu pada sifatnya, tidak satu pada perbuatannya. Takdir dia. Kalau Allah Ta'ala tak esa, nescaya adalah Tuhan itu. Tuhan itu mana? Hak yang kita takdir tadi ni, yakni Allah Ta'ala yang kita takdirkan tadi tidak esa. Nescaya adalah Tuhan itu, Tuhan yang tidak esa tu mesti berbilang-bilang. Bila tak satu tentu berbilang-bilang. Tu maksud dia. Tidak satu mesti berbilang-bilang. Dan bermula berbilang-bilang itu, sekurang-kurang bilangan itu dua. Nak dikatakan berbilang-bilang tu dua. Nah, kita nak buat satu jadi setengah-setengah payah kira. Sekurang-kurang bilangan, nak kata ada bilangan. Bilangan ni satu, dua. Maksud dia sekurang-kurang. Tiga tentulah banyak bilangan. Empat tentulah lagi banyak. Sekurang-kurang bilangan nak dikatakan bilangan dua. Tapi kalau ada satu, tak ada bilangan. Tak ada bilangan, mana satu? Itu maksud dia. Jadi sekurang-kurang bilangan dua. Baik. Takdir dia, kalau Allah Ta'ala tak esa, mesti Allah Ta'ala berbilang-bilang. Kalau Allah Ta'ala berbilang-bilang, nah, yang pada makna berbilang-bilang ni sekurang-kurang bilangan ialah dua, maka jika bilangan tu dua, tentulah Allah Ta'ala yang berbilang-bilang tadi ni dua. Jadi dua, dia tak jadi satu. Nah, kita buat berbilang-bilang. Takdirkan dengan dua Tuhan. Takdir dengan dua Tuhan. Maka jika Tuhan itu dua, kita takdir dengan dua Tuhan pula. Tak sah kita takdir dengan Tuhan tak esa. Bila tak esa jadi berbilang-bilang. Bila Tuhan ni berbilang-bilang, kita nak faham bilang-bilang ni sekurang bilangan dua. Maka takdir pula. Jika Tuhan itu dua. Tuhan ni ada dua. Nescaya tidak lepas daripada dua keadaan. Tak lepas daripada dua keadaan. Bila ada dua Tuhan, tak lepas daripada dua keadaan. Iaitu dua keadaan tadi ni. Dua keadaan yang pertamanya bersetuju kedua-dua Tuhan itu. Pertama. Ataupun yang keduanya berselisih kedua-dua Tuhan itu. Satu keadaan bila dua Tuhan ni, satu keadaan dua-dua setuju. Nah, satu lagi keadaan bila ada dua Tuhan, dua-dua berbalah, dua-dua berselisih, dua-dua khilaf.
Nah, kita pun macam tu lah. Kita nak bagi nampak ni macam tu lah. Nah, ada dua nakhoda di atas satu kapal. Dua pemimpin di atas satu kelompok rakyat. Nah, dua pemimpin. Dalam rumah ada dua bapa. Dua yang menguasai. Bila jadi dua ni, dia jadi macam-macam. Nah, ada ketikanya kedua-dua bersetuju. Ada ketikanya kedua-dua berselisih. Nah, nampak? Jadi di situ. Mana dia bila ada bilangan, dia akan jadi bersetuju dan berselisih. Dua keadaan. Baik. Maka, ni Musani nak bawa kita hak yang pertama. Jika bersetuju kedua-dua Tuhan itu. Nah, kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Setuju pada mana? Pada menjadikan sesuatu makhluk. Pada menjadikan sesuatu makhluk. Apa dia makhluk ni? Kita buh jauhar. Jauhar, benda yang paling halus. Dua-dua Tuhan bersetuju pada mengadakan makhluk. Nak menjadikan makhluk. Maka padanya mana? Bersetuju kedua-dua Tuhan menjadikan suatu makhluk tu. Pada bersetuju tu ada 3 masalah pula. Pecah 3 pula. Nah, kita mengaji kita bolehlah buat carta. Nah, bila ada dua Tuhan, Tuhan A, Tuhan B. Nah, dua Tuhan. Nah, turun mai ke bawah dia, turun mai. Nah, bila ada dua Tuhan, dia akan jadi keadaan satu bersetuju kedua-dua, satu berselisih kedua-dua. Mai kat bersetuju kedua-dua ni, takdir dia jika ada dua Tuhan yang bersetuju kedua-duanya, dia jadi 3 masalah pula. 3 cabang. 3 cabang masalah pula. Nah, 3 cabang. Lagu mana 3 cabang ni? Yang pertama, cabang yang pertama. Ni masalah dia pada keadaan bersetuju kedua-dua Tuhan pada mengadakan satu makhluk. Makhluk tu kita buh jauhar lah, benda yang paling kecil. Hak mula nak jadi ni benda paling kecil. Baik, yang pertama, bersetuju pada menjadikan suatu makhluk di dalam suatu masa. Nah, bersetuju dua-dua Tuhan ni nak menjadikan makhluk di dalam satu masa. Dalam satu masa. Contoh kita kata pukul 10 pagi. 10 pagi, satu masa. Nak buat dua makhluk. Dua Tuhan nak buat satu makhluk pada pukul 10 pagi. Contoh dalam satu masa. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah. Jadi lemah dia kata Musannif habaq kat kita ni. Nah, lemah pada mana? Lemah kedua-dua Tuhan itu pada membuat dan menjadikan jauhar fardin. Nah, dua-dua Tuhan jadi lemah. Pasal apa? Jauhar fardin ni ialah makhluk ataupun benda ataupun satu perkara yang kena jadi yang paling halus tak terima belah bahagi dah. Tu jauhar fardin. Orang tua dulu sebut jauhar firid. Orang lama-lama mengaji biasa dengar jauhar firid. Tok guru sebut jauhar firid. Jauhar fardin. Apa dia? Benda yang paling halus tak terima belah bahagi. Kalau kita nak tengok sini benda paling halus tak terima belah bahagi ni, susah kita tak berapa nak perasan, tak nampak. Nah, tak nampak. Ulama kata, setengah ulama kata roh kita tu jauhar fardin, jauhar firid, dia kecil, dia halus, tak boleh belah. Dia bukan halus dengan nisbah, dia tak boleh nak belah bahagi tu. Tak boleh nak belah bahagi. Tapi kalau kita nak tengok jauhar, kita lah orang perempuan lah, orang lelaki jarang tahu. Orang lelaki. Tapi lo ni tak ada dah. Dulu pagi-pagi, mangkit pagi-pagi, kemas tempat tidur. Rumah dulu tak apalah. Bangsa tingkap jerjak besi naik diri tu dah. Rumah lah jerjak besi naik kot tu, cermin kot tu. Habis tak boleh buat apa. Dulu ni dia buka tingkap pagi-pagi, dia nanti tepuk bantai pum. Dia selit bantai celah jerjak tingkap dah. Tu ya? Haduk kampung lah. Selit celah tu. Masa tepuk tu, kita nampak tak debu naik. Syarat dia ada cahaya. Tak ada cahaya kita tak nampak debu tu. Yang tu debu ke? Dia bukan debu. Dia bukan habuk. Apa dia tu? Tapi bila himpun dia banyak-banyak, kita tengok, kita sapu tanu ada selungguk. Tu dia himpun dah banyak habuk. Habuk kita ni habuk tu yang tu, hak terbang tu.
Hak tu jauhar fardin. Paling halus. Boleh nampak dengan sinaran cahaya saja kita nampak duk terbang. Nah, paling halus. Nak tangkap tak nampak. Tangkap pun tak boleh. Pegang tak nampak. Halus. Tak boleh belah, tak boleh bahagi dah. Kecil halus. Jauhar fardin. Paling halus. Nah, tapi bila dia berimpun banyak, dia diketui-ketui, kita tengok habuk. Hak ni yang kita sapu. Lah, tengok tak ada habuk, tapi bila sapu tu dia selungguk. Nah. Tambah-tambah tahun lepas sapu, tahun ni pula baru nak mula sapu balik. Nah, tak percaya tengok belakang kosen. Nah, tengok belakang kosen. Kosen kok ada kaki, tengok belakang sofa. Bawah sofa. Tu dia himpun banyak. Dia sebab dia boleh berterbangan. Baik. Tu paling halus, kita kata paling halus. Jadi di sini ada dua Tuhan yang bersetuju untuk mengadakan makhluk paling halus, jauhar fardin. Paling halus. Dua Tuhan setuju. Bila? Pada satu waktu yang sama. Satu waktu yang sama. Contoh dia kita ambil pukul 10. Pukul 10. Baik. Pukul 10 pada waktu yang sama. Tuhan A nak mengadakan jauhar. Tuhan B juga nak mengadakan jauhar. Jauhar ni jauhar yang sama. Jauhar yang sama. A pun nak buat jauhar ni, C. B pun nak buat jauhar ni, jauhar C ni. Kita buat A, B, C. A Tuhan, B Tuhan, C jauhar. Tuhan A nak buat C, Tuhan B pun nak buat C. Waktu nak buat sama. Sama. Pukul 10 kita kata contoh pukul 10. Maka bila kedua-dua Tuhan nak buat benda yang sama, bersetuju dua-dua Tuhan ni nak buat benda tu. Tidak. Sepakatlah kita kata setuju. Sepakat nak buat jauhar yang paling halus. Pasal apa? Sebab kalau Tuhan A nak buat, tak boleh. Pasal apa? Pasal Tuhan B pun nak buat. Tak boleh. Dia tak akan boleh jadi. Sebab bila dua-dua nak buat, satu tak akan boleh jadi. Sebab apa? Sebab dua-dua bersetuju untuk buat. Jadi bila dua-dua bersetuju untuk buat, pada bermakna kedua-duanya kena berkongsi kuasa pada berbuat suatu. Kongsi kuasa untuk buat suatu. Buat apa? Buat jauhar fardin. Paling halus. Paling halus. Baik, kita tengok kata musannif. Artinya jauhar fardin tu ialah benda yang sangat halus yang tak terima bahagi. Jadi kalau kedua-dua Tuhan yang bersetuju nak buat benda yang paling halus ni, benda ni cukup halus, dua-dua bersetuju pada waktu yang sama buat benda yang sama, kena bersepakat, kena bersekutu pada membuatkan yang paling halus, maka membawakan kepada kedua-dua Tuhan itu lemah. Pasal apa lemah? Kalau seorang satu nak buat, satu tak mau buat, dia tak jadi. Kalau satu ni tak buat, satu ni tak buat juga, tak jadi. Kalau satu ni nak buat setengah, satu ni nak buat setengah, tak jadi. Dia tak dinamakan jauhar fardin. Sebab kau ni buat setengah, kau ni buat setengah, tak nama jauhar fardin. Sebab dia boleh bagi. Tapi satu ni, dua-dua sekali kena bersatu untuk buat. Maka membawakan Tuhan A berhajat kepada Tuhan B, Tuhan B berhajat kepada Tuhan A. Pi balik duk hajat aku. Dua-dua nak kena sepakat. Bila dua-dua sepakat berhajat antara satu sama lain, bersyarikat, maka membawakan kepada lemah dan lekeh Tuhan. Lemah lekeh kat mana? Nak buat suatu yang paling halus, kena kongsi kuasa. Lekeh lekeh dengan maksud tak menguasai. Dia tak menguasai. Makna dia kena berkongsi kuasa. Kawan ni kuasa sikit, kawan ni kuasa sikit, baru boleh buat. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan apabila lemah pada yang halus, yakni lemah kedua-dua Tuhan pada menjadikan perkara yang paling halus tu, maka pada yang besar juga lebih lemah lagi lah Tuhan. Lemah, dia nak buat hak kecil pun kena kongsi kuasa, apatah lagi dia nak buat yang besar, nak kena kongsi kuasa lagi banyak.
Nah, jadi kongsi itu menunjukkan lekeh dan lemahnya Tuhan. Kongsi itu lekeh dan lemahnya Tuhan. Kenapa? Kerana kata musannif, tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dahulu. No, betul tak tiap-tiap yang besar daripada halus dulu? Kita ni daripada tak ada kepada ada. Ada kita tadi pun, ada kita tu yang paling halus. Paling halus. Paling halus lagu mana? Kecil sungguh. Nah, dia kita tengok kejadian kita ni, manusia ni, makhluk. Sebab tu kita kena faham kejadian kita ni. Kita ni, di dalam juta-juta sperma bapak tu, satu sahaja yang masuk ke dalam juta. Sekali masuk tu juta sperma, tapi satu saja. Satu tu kalau tengok dengan mata tak nampak. Tengok dengan mata kasar pun tak nampak. Tak nampak, halus tak apa. Masuk. Satu tu yang masuk. Dia masuk pi cari telur di dalam tu. Masuk dalam ovari, cari di dalam ovium tu. Masuk duduk dalam. Makna dia terlalu kecil daripada tak ada dulu ni. Allah Ta'ala jadikan daripada ayak mani. Kecil, tak ada halus sampai tak ada langsung. Daripada tak ada jadi ayak mani, daripada ayak mani tu dalam banyak hanya satu saja. Dari juta tu hanya satu yang paling kecil yang masuk. Makna dia kita ni daripada kecil kemudiannya dibesar. Maka besar kita ni ialah gabungan berjuta-juta bilion-bilion jauhar. Kita ni kalau cincang tak tahu nak habaq banyak mana. Cincang sampai tak boleh cincang, tak tahu nak habaq dah banyak mana. Berjuta-juta bilion jauhar. Jadi ahli sains dia tengok kita, dia kata kita ni gabungan daripada sel-sel. Dari sel-sel ni daripada molekul-molekul. Sambung tu jadi besar. Maka semua tu dengan makna jadinya kita ni daripada satu jauhar yang kecil digabungkan jauhar yang kecil, digabung jauhar yang kecil, gabung gabung sampailah jadi ketui. Jadi ketui itu makna banyak jauhar dah. Kalau nak menjadikan satu jauhar yang kecil pun kena bergabung dua kuasa, dua Tuhan. Apatah lagi nak menjadikan banyak jauhar untuk digabungkan menjadi satu benda yang besar. Mesti lagi guna kongsi banyak kuasa. Jadi kongsi kuasa tu adalah lekeh dan lemah bagi Tuhan. Makna dia Tuhan tak menguasai. Jadi kita kata musannif, maka pada yang besar lebih lemah lagi. Kenapa? Kerana tiap-tiap yang besar itu mesti jadi dia daripada yang halus dahulu. Dan keadaan Tuhan lemah itu. Jadi adakah Tuhan yang dua-dua ni kita boleh katakan berkuasa? Tak boleh. Pasal apa? Dia nak buat yang ni, dia kena tunggu yang ni. Ataupun dia kena setuju yang ni. Ataupun dia kena kongsi kuasa yang ni. Maka Tuhan itu lemah. Jadi kedua-dua Tuhan itu lemah. Maka lemah bagi Tuhan itu adalah mustahil. Mustahil. Apa dia mustahil? Tak terima pada kenampakan akal akan sungguhnya. Akal tak boleh terima kalau kata Tuhan lemah. Akal tak boleh terima kata Tuhan lemah. Kenapa kata tak boleh terima ni? Kerana kalau lemah, dia kena balik. Kalau Tuhan ni lemah, makna Tuhan tak bersifat dengan kudrat. Tuhan lemah makna Tuhan tak bersifat dengan kudrat. Bila Tuhan tak bersifat dengan kudrat, Tuhan tak dapat menjadikan makhluk. Tak boleh nak buat makhluk. Sebab apa? Sebab Tuhan lemah. Nak mengadakan jauhar yang besar tak boleh. Pasal apa? Pasal nak buat yang kecil pun kena berkongsi. Kongsi. Dan dia tak menguasai. Bila dia tak berkuasa, dia tak menguasai. Jadi Tuhan ni kalau kata dia berkongsi kuasa, tentu dia lemah. Lemah tu makna Tuhan tidak bersifat dengan kudrat. Yakni tidak ada perkuasa. Bila Tuhan tak bersifat dengan kudrat,
tak dapatlah Tuhan menjadikan makhluk ini membawa kepada tak ada makhluk. Bawa kepada tak ada makhluk. Tetapi makhluk ni duk ada. Makhluk duk ada. Macam mana kita nak kata tak ada makhluk? Bila makhluk ni duk ada, maka nampak dan yakinlah oleh kita bahawa mesti Tuhan tidak lemah. Mesti Tuhan bersifat dengan perkuasa dan tidak lemah. Nah, jadi bila kita nampak lagu tu, kita nampak terus bahawa Tuhan tidak lemah dan tentu Tuhan bersifat dengan kudrat. Nah, jadi bila kita nampak terang, kata musannif, mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Tuhan itu lemah. Kenapa? Kerana makhluk ini sudah ada. Dalil abad kata Tuhan tak lemah ni menunjukkan kat kita makhluk ni duk ada dah. Bila makhluk ni duk ada, menunjukkan bahawa Tuhan itu tidak lemah. Tentu sungguh Tuhan bersifat dengan kudrat dan tentu tidak lemah. Ada makhluk ni yang menunjukkan Tuhan kuasa, menunjukkan Tuhan ni maha berkuasa, yang tentu Tuhan tidak berkongsi kuasa. Tuhan maha kuasa ni dengan mana tentu tidak Tuhan berkongsi kuasa. Tuhan tak kongsi kuasa. Kalau begitu, mana hak yang menunjukkan bahawa Tuhan ni tak kongsi kuasa, menunjukkan Tuhan ni maha berkuasa ni? Sabitlah, tetaplah dalam hati kita. Sabitlah, tetaplah akan pandangan mata hati kita ni nampak apa? Tentu sungguh Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Sebab kita tak boleh nampak kalau Tuhan bilang-bilang bawa kepada tak ada makhluk. Tuhan berbilang-bilang bawa kepada Tuhan lemah, lemah membawakan kepada tak ada makhluk. Akal kita tak boleh terima sama sekali. Akal kita tak boleh terima sama sekali. Akal duk suluh-suluh pi tak boleh terima. Bila akal tak boleh terima, maka akal kata mustahil Allah Ta'ala lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Bila akal kata mustahil Allah Ta'ala lemah, yakinlah oleh akal kita bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala berkuasa. Tentu sungguh Allah Ta'ala berkuasa. Bila tentu sungguh Allah Ta'ala berkuasa, maka Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu. Bila Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu, meliputi kekuasaan Allah Ta'ala. Makna dia meliputi tak berkongsi kuasa. Meliputi kekuasaan tu tak berkongsi kuasa dengan apa-apa pun. Allah Ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Tak ada tumpang siapa, tak ada share dengan siapa, tak ada pakat dengan siapa pun. Allah Ta'ala semata-mata sah, yang maha berkuasa, menguasai segala sesuatu. Tu makna dia, Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu dengan makna tidak kongsi apa-apa kuasa dengan siapa pun. Tak kongsi dengan siapa pun. Jadi kita bawa pada kita faham apa? Mesti sungguh Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Kita nampak Allah Ta'ala tak berbilang-bilang. Bila nampak Allah Ta'ala tak berbilang-bilang, terang dan tepat dah dengan apa yang kita mengaku, bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala esa, tidak berbilang-bilang. Jadi mesti Tuhan tak boleh dua. Tak boleh Tuhan dua. Kalau Tuhan dua, tak menguasai salah satunya, dia kena kongsi kuasa. Lemahlah Tuhan. Baik, habis tu yang pertama pada kita fikir jalan akal. Yang pertama, bila dua Tuhan nak mengadakan satu makhluk pada waktu yang sama, maka membawakan kepada Tuhan itu lemah. Dan masalah yang kedua, apabila bersetuju kedua-dua Tuhan, iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan suatu makhluk. Tujuh jadi makhluk tadi ni atas jalan dahulu dan kemudian. Tadi setuju untuk mengadakan satu makhluk dalam satu masa yang sama. Kongsi kuasa satu masa yang sama. Buat satu makhluk yang halus. Hak ni tak. Tuhan A nak mengadakan C,
pada waktu yang lain. Tengok musannif ba'u. Jalan dahulu kemudian waktu yang lain, Tuhan B pula nak mengadakan C juga, makhluk yang sama tapi pada waktu yang lain. Waktu berbeza-beza. Waktu beza-beza dahulu kemudian. Seperti misalnya satu Tuhan, kita buh Tuhan A. Ni nak buat takdir belakang ni semua takdir. Jangan piduk kata tengok depa duk kata kira Tuhan ni dak. Ni takdir, semua takdir. Kita takdirkan Tuhan A, contoh seperti satu Tuhan A menjadikan suatu makhluk itu pada jam 10. Jam 10 kita buat pukul 10 pagi. Sebab 10 boleh jadi 10 pagi, boleh jadi 10 malam. Jadi buahlah 10 pagi ke 10 malam, sebab musannif tulis pukul 10 je. Tak kira lah tang mana. Waktu yang sama. Tuhan A nak menjadikan satu makhluk pada pukul 10. Dan yang satu lagi Tuhan B. Nak menjadikan makhluk itu juga pada jam 11 pula selang sejam. Tuhan A nak buat makhluk ni pukul 10, Tuhan B nak buat makhluk yang sama pukul 11. Jadi gimana pula? Makhluk yang sama, dua Tuhan yang berbeza nak mengadakan pada waktu yang berbeza. Dua Tuhan yang berbeza mengadakan satu makhluk yang sama di pada waktu yang berbeza. Baik, jadi lagu mana? Kita tengok jadi lagu mana. Maka yang menjadikan makhluk pada pukul 11 itu, jadikan makhluk mana? Iaitu menjadikan makhluk yang hak telah dijadikan oleh Tuhan A tadi ni. Sebab Tuhan B nak menjadikan makhluk yang sama dengan Tuhan A telah jadikan. Tuhan A jadikan pukul 10, Tuhan B jadikan pukul 11. Makhluk yang sama. Jadi kalau Tuhan A dah menjadikan makhluk pada pukul 10, maka yang menjadikan makhluk pada pukul 11 itu, yakni Tuhan B yang menjadikan makhluk pada pukul 11 itu, berlaku padanya tahsilul hasil. Apa dia? Artinya mendapatkan makhluk yang sudah ada, buat tahsilul hasil, buat benda yang dah ada. Lagu mana? Boleh claim ke? Ni meja ni orang buat, saya buat meja ni. Orang dah buat dah. Saya buat meja ni. Boleh claim ke? Tak boleh claim. Orang dah buat siap dah. Buat, kalau kita kata kita buat tahsilul hasil. Macam kita ni tahsilul hasil duk buat ni. Buat benda orang yang dah buat. Padahal kita repair je. Baik. Jadi Tuhan ni, kalau Tuhan A dah buat satu makhluk, tiba-tiba Tuhan B nak buat pula makhluk yang sama, maka berlaku tahsilul hasil, yakni mendapatkan makhluk yang sudah ada. Maka jadi apa? Lemah ia mana? Tuhan B tu lemah. Pasal apa lemah? Lemah lah, dia nak buat apa lagi, makhluk tu dah ada. Dia menjadikan makhluk yang sudah ada, mana boleh. Dia menjadikan makhluk yang sudah ada, tentu tak boleh. Tak ada apa, tak jadi apa sebenarnya. Maka bila tak boleh buat, tak jadi buat, maka lemahlah ia Tuhan yang berlaku padanya tahsilul hasil itu. Dan apabila lemah Tuhan yang kemudian itu, yakni Tuhan B yang bagi ada makhluk pada pukul 11 tu, yang melakukan tahsilul hasil tu, yang buat bagi jadi tahsilul hasil tu. Yang lemah Tuhan B tu, apabila lemah yang kemudian tu, lemah Tuhan B tu, maka lemah yang dahulu itu pun lemah juga. Kalau Tuhan yang B, Tuhan yang kemudian ni lemah, maka Tuhan yang A pun lemah juga. Pasal apa? Tuhan A yang buat. Contoh kita bagi, Tuhan A buat meja. Pada bila? Pukul 10 pagi. Bersetuju Tuhan A dengan Tuhan B. Tuju apa? A hang buat meja pukul 10 pagi, aku buat meja yang sama juga pukul 11 pagi. Tuju dua-dua Tuhan. Jadi sampai pukul 10 pagi Tuhan A buat meja, bagi ada meja.
Sampai pukul 11 pagi, Tuhan B pula nak buat meja. Meja mana? Meja hak yang Tuhan A buat tadi ni. Nak buat apa lagi benda tu ada? Boleh buat? Tak boleh buat. Nak buat apa lagi? Tak boleh. Tak boleh buat ni membawakan kepada lemah. Nak melakukan benda yang telah ada. Lemah pada melakukan. Lemah pada buat. Jadi kalau Tuhan B ini lemah pada mengadakan benda yang telah ada, lemah. Nah, begitu juga Tuhan A pun lemah. Tuhan A pun lemah. Sebab apa? Kalau kita tengok. Baik, nah. Pertama kita tengok macam ni. Pertama, kalau takdir Tuhan A buat dulu, maka Tuhan B lemah. Tapi kalau takdir Tuhan B buat dulu, Tuhan A lemah. Begitulah kedua-duanya bersetuju. Dua-dua bersetuju. Nah, maka bila salah satu daripada dua Tuhan itu lemah, membawakan kepada kedua-dua Tuhan itu juga lemah. Dua-dua Tuhan lemah. Baik, kata musannif, kalau dah kedua-dua Tuhan itu lemah. Nah. Maka apabila lemah kedua-duanya Tuhan itu, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Bila dah kedua-dua Tuhan itu bersifat dengan lemah. Sifat dengan lemah, maksud dia Tuhan ni tak bersifat dengan kudrat. Lemah, tak boleh nak buat apa. Bila Tuhan tak bersifat dengan kudrat, tak boleh buat apa, maka Tuhan tu tak bolehlah nak mengadakan makhluk ini. Nah, Tuhan tak dapat nak mengadakan makhluk ni, membawakan kepada tidak ada makhluk ini. Sebab apa? Sebab kedua-dua Tuhan tu lemah. Kedua-dua Tuhan bersifat dengan lemah, yang membawakan kepada kedua-dua tak boleh nak buat makhluk. Nah, akal kita tak boleh terima selalulah. Pasal apa? Pasal makhluk ni dah ada. Tu musannif kata tu. Nah, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Tak dapat suatu maknanya tak ada makhluk ni. Boleh terima tak oleh akal kita akan tak ada makhluk ni? Tak boleh. Akal tak boleh terima kata tak ada makhluk. Dan iaitu tak dapat suatu daripada makhluk ni adalah mustahil pada akal. Tak terima pada kenampakan akal sama sekali kata makhluk ni tak ada. Pasal apa? Kerana kata musannif, nah, kerana makhluk ini sudah ada. Kerana makhluk ini ada, ia makhluk ni. Maknanya ada ia ni dengan makna kerana makhluk ini sudah ada, ia makhluk ini. Ada makhluk ni yang kita boleh dapati akan adanya dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala kita. Makhluk tu ada. Bila makhluk tu ada, menunjukkan bahawa mesti Tuhan tidak lemah. Mesti Tuhan bersifat dengan kudrat. Mesti ada kudrat di zat Allah Ta'ala dan mesti tidak lemah Tuhan. Mesti tidak lemah Tuhan. Kalau begitu. Kalau begitu mana? Kalau begitu, yakin dah nampak kita ni bahawa makhluk ini sudah ada. Makhluk ni dah ada. Kalau begitu ada makhluk ini, maka tetaplah, sabitlah, kejaplah dalam pandangan mata hati kita bahawa Tuhan itu mesti tidak lemah dan mesti Tuhan itu berkuasa. Bila kita sabit Tuhan itu berkuasa dan tidak lemah, maka mesti dapat oleh kita bahawa Tuhan itu tidak berbilang-bilang. Mesti Tuhan itu tak berbilang-bilang. Kita dapati Tuhan tak berbilang-bilang. Iaitu yakin sungguh, tetap sungguh, sabit sungguh dalam hati kita bahawa Tuhan itu mesti satu. Tak berbilang-bilang. Bilang-bilang membawakan kepada lemah Tuhan. Sedangkan Tuhan tak lemah. Jadi kita yakin Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Tu masalah yang kedua. Tuhan satu, tak berbilang-bilang. Dan masalah yang ketiga, iaitu kedua-dua Tuhan tu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk pula. Tadi duk sembang makhluk yang paling halus satu. Lepas tu makhluk yang besar, tapi makhluk yang sama.
waktu yang sama. Nah, hak ni pula kedua-dua Tuhan bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk, yakni makhluk yang lain-lain. Seperti mana contoh dia? Seperti satu Tuhan, Tuhan A menjadikan langit. Ni Tuhan A jadikan langit, dan Tuhan B yang satu lagi itu pula menjadikan bumi. Jadi ada dua Tuhan, satu bagi jadi langit, satu bagi jadi bumi. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah, kedua-duanya pula lemah juga. Nah, bukan duk kacau kalut dengan siapa. Pasal apa lemah? Pasal apa lemah? Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. A tak kacau B, B tak kacau A. Tuhan setuju kedua-dua. Tak apa, hang buat langit, aku buat bumi. Setuju kedua-dua. Pasal apa? Kata lemah. Dua-dua boleh jadi langit, dua-dua boleh jadi bumi. Baik. Kenapa kita kata lemah? Kata musannif, tengok. Maka kedua-dua Tuhan tu lemah kedua-duanya. Kenapa? Kerana Tuhan yang membuat langit, Tuhan yang buat langit tu sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Dah dia buat langit, bumi dia tak boleh buat dah lah. Sebab bumi ada Tuhan lain buat. Nah, Tuhan lain dah buat. Kerana bumi itu sudah ada. Ada tu Tuhan lain yang buat. Dan Tuhan yang menjadikan bumi itu pula lemah nak menjadikan langit. Pasal apa? Kerana langit itu sudah ada. Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Nah, jadi macam mana Tuhan A nak buat bumi? Sebab Tuhan B dah buat bumi. Dan macam mana Tuhan B nak buat langit? Sebab Tuhan A dah buat langit. Jadi kedua-dua Tuhan tu lemah pada mengadakan salah satu daripada makhluk tu. Mana hang boleh buat satu, aku buat satu. Nah, aku tak boleh buat yang ni, hang tak boleh buat yang ni. Nah, jadi dua-dua Tuhan ni tak boleh dah nak buat. Tak boleh nak buat salah satu. Dan kata musannif. Nah, berarti Tuhan yang menjadikan langit itu bukan Tuhan bagi bumi, dan Tuhan yang menjadikan bumi itu bukan Tuhan bagi langit. Tuhan apa? Tuhan bukan bagi sesuatu yang lain. Tuhan apa? Tuhan bumi bukan Tuhan langit. Tuhan langit bukan Tuhan bumi. Macam kita setengah tu. Ada Tuhan depan, ada Tuhan belakang. Ada Tuhan atas, ada Tuhan bawah. Ada Tuhan bagi panas, ada Tuhan bagi sejuk. Ada Tuhan bagi turun hujan, ada Tuhan bagi tumbuh. Tuhan masing-masing kuasa. Masing-masing kuasa. Tuhan kalau banyak-banyak masing-masing kuasa, bila lama-lama dia rasa dia lebih berkuasa, dia nak kena menguasai. Makna dia kena perang juga. Tuhan perang. Agak-agak Tuhan perang jadi ke mana? Jadi akal kita dah fikir, akal kita nampak tak boleh terima ni. Tak boleh terima. Mana boleh Tuhan ni bukan Tuhan yang bumi, Tuhan langit bukan Tuhan bumi, Tuhan bumi bukan Tuhan langit. Akal tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima sama sekali. Sebab apa? Kalau Tuhan kedua-dua bukan menguasai salah satu. Baik, Tuhan langit mesti dia akan menjaga langitnya. Tuhan bumi dia mesti akan menjaga buminya. Bila Tuhan kedua-dua menjadikan hak dia, Tuhan A tak boleh buat bumi, Tuhan B tak boleh buat langit. Lemah juga. Bila lemah kedua-dua Tuhan, dan dia kena jaga masing-masing hak, dan dia tak boleh menguasai antara satu sama lain. Dia tak boleh menguasai. Aku cuma menguasai hak aku, hang menguasai hak hang. Makna dia ada dua kekuasaan. Bila ada dua kekuasaan, maka mesti tak selari dengan apa yang berlaku. Tak boleh berlaku yang ikut. Tak boleh berjadi. Sebab apa? Tuhan langit nak bagi turun hujan, nak turun pergi ke mana? Nak turun pergi ke mana? Tuhan bumi tak mau hujan ni. Tak boleh. Letih aku tu. Letih. Tuhan bumi pula nak hujan. Tuhan langit kata aku tak mau bagi turun hujan. Nak minta kat siapa lah ni? Nak minta kat siapa? Dua-dua lemah. Dua-dua tak boleh buat apa.
Nah, dua-dua tak boleh buat apa. Leleh Tuhan A kata, hang jaga hang, aku jaga aku. Nah, Tuhan B nak buat hujan tak boleh pasal hujan duduk di langit, hujan bukan duduk di bumi. Nah, di bumi nak bagi ada air tak boleh pasal apa? Hujan tak turun. Nak pergi cari tang mana? Jadi dua-dua membawa kepada lemah. Nah, dua-dua bawa pada lemah. Lemah pada mana? Di sini kata Tuhan tidak menguasai. Sebab Tuhan bila tak menguasai salah satu daripada makhluknya, makna dia Tuhan tu lemah. Tuhan mesti lemah. Nah, kita tengok kita ni pada sudut pada mana? Kita tengok pada belah anak pinak kita, anak-anak kita. Bila kita tak boleh menguasai anak-anak kita, apa pun tak boleh buat. Tegur pun tak boleh, ajak pun tak boleh, apa pun tak boleh. Dia tak mau terima. Dia tak mau terima sebab kita tak boleh nak menguasai. Nah, padahal dia anak kita. Pasal apa kita tak boleh kuasai dia? Nampak? Jadi di situ pun kita boleh nampak bila sesuatu kuasa itu tidak meliputi kekuasaan dia, apa pun tak boleh buat. Nah, macam kerajaan kita lah. Kita tengok kerajaan kita. Kalau tidak meliputi kekuasaan dia, dia nak buat apa pun tak boleh. Lepas tu agak-agak kita jadi apa? Agak-agak jadi apa? Sebab tu dia kena ada kekuasaan. Jadi kita nak tengok kekuasaan, Tuhan mesti meliputi kekuasaannya. Dia menguasai langit, dia menguasai bumi. Barulah selari sejajar dengan apa yang keperluan. Hak yang dia nak semua boleh buat. Nah, ni nak tapi tak boleh buat. Lekeh Tuhan ni. Nah, lekeh Tuhan. Baik, kalaulah kata berlaku kedua-dua macam tu, Tuhan tak menguasai salah satu ni, maka kedua-dua Tuhan itu lemah. Lemah. Yakni lemah ni kita faham tak bersifat dengan kudrat lemah. Dan iaitu Tuhan lemah. Lemah Tuhan tu ialah mustahil pada akal. Nah, tak dapat nampak pada kenampakan akal bersepakai Tuhan dengan sifat lemah. Tak boleh nampak oleh akal. Lemah. Lemah kerana apa? Kerana bila lemah ni bawa kepada Tuhan tak boleh buat apa pun hak sebenarnya. Nah, dan tak menguasai antara satu sama lain. Tuhan tak meliputi kekuasaannya. Tu lemah. Tu lemah. Sedangkan macam mana yang kita boleh nampak kata mustahil Allah Ta'ala lemah ni? Kerana kita nampak Allah Ta'ala menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala berkehendak kepada hujan turun bila sampai bila pun turun. Dari semalam duk beletiak daripada malam. Pok-pek sampai ke pagi ni, sampai tengah hari ni, sampai petang ni. Duk beletiak tak habis-habis lagi. Nah, bukan tekat ni hujan beletiak sekali dengan kita pun beletiak. Nah, basuh kain tang marin sampai lo tak kering-kering lagi. Nah, beletiak, pok-pek hujan turun. Siapa punya kehendak? Adakah kita punya kehendak? Tak. Adakah bumi punya kehendak? Tak. Adakah langit punya kehendak? Tak. Habis tu Allah Ta'ala yang menghendaki berlaku segalanya. Nah, maka apa yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala tentukan pada azali segala kehendaknya. Bila Allah Ta'ala tentukan segala perkara yang Allah Ta'ala kehendaki, sampai pada waktunya berlaku perkara yang nak buat, perkara yang nak jadi. Berlaku. Tak gaduhlah tertahan. Ni duk nak buat tak boleh, pasal apa ada orang lain buat. Nak buat tak boleh, pasal apa benda dah ada dah. Nak buat tak boleh, pasal apa orang lain kuasa. Tu bukan Tuhan. Tuhan tak mungkin berbilang-bilang. Kita nampak terang. Tak boleh terima oleh akal kita. Tuhan berbilang-bilang. Tak nampak langsung. Jadi kita tak boleh terima langsung kalau Tuhan ni berbilang-bilang. Nah, walaupun bersetuju. Kira baiklah kedua-dua Tuhan ni bersetuju. Nah, bila kita tengok Tuhan tak boleh nampak sama sekali Tuhan berbilang-bilang ni, kita yakin mesti sungguh Allah Ta'ala esa. Sebab tu wa mai fardu takdir. Duk takdir ni supaya kita nampak dengan pandangan mata hati kita. Nah, kerana apa? Makhluk ini sudah ada, Musa ni kata kat kita. Kerana makhluk ni dah ada. Macam mana nak kata Tuhan lemah? Kalau Tuhan lemah, Tuhan tak ada kudrat. Kalau tak ada kudrat, Tuhan tak boleh buat makhluk. Tak boleh buat makhluk membawakan kepada tak ada makhluk. Tak ada makhluk, mustahil. Tak ada makhluk.
batil, salah, tak betul. Pasal apa? Pasal makhluk sudah ada. Duk ada. Yang kita boleh dapati adanya makhluk ini dengan musyahadah. Duk tengok dengan mata kepala ada makhluk. Macam mana nak kata tak ada makhluk? Tak boleh. Maka kita yakin ada makhluk. Bila kita yakin ada makhluk, yakinlah dalam hati kita bahawa Tuhan mesti kudrat, tidak lemah. Kita yakin semua. Tuhan mesti berkuasa, tidak lemah. Ada berkuasa di zat Tuhan dan Tuhan tidak lemah. Yakin. Bila kita yakin Tuhan tidak lemah, bawakan kepada yakinlah dalam pandangan mata hati kita nampak terang bahawa tentu juga Tuhan tidak berbilang-bilang. Bila nampak Tuhan tak berbilang-bilang, yakin hak kita pegang bahawa mesti sungguh Tuhan Esa tidak berbilang-bilang. Jadi tambat dalam hati kita dengan tentu sungguh Allah Ta'ala Esa tidak berbilang-bilang. Kalau begitu tetaplah, kejaplah, sabitlah dalam hati kita Tuhan satu, tidak berbilang-bilang. Jadi terang dah kat kita ni. Terang sungguh dah. Adanya makhluk ini adalah dalil Allah Ta'ala berkuasa. Ada makhluk ni dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa. Dan bila kita nak dapati ada dalil makhluk Allah, ada makhluk ni jadi dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa, tentu Allah Ta'ala tidak lemah. Dan bila kita faham Allah Ta'ala tak lemah, nampak juga pada suluhan mata hati kita, akal kita bahawa mesti Tuhan Esa tidak berbilang-bilang. Mesti Tuhan Esa tidak berbilang-bilang pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Kita tambah dalam hati. Dengan apa? Kita dah dapat dah. Dapat apa? Dapat dalil akli. Yang kita buat dalil akli ni, kedua-dua Tuhan setuju. Dua-dua Tuhan setuju. Makna dia tak ada khilaf, tak bergaduh langsung. Baik duduk satu rumah. Dua-dua setuju. Tapi dua-dua setuju pun membawakan kepada lemah. Bawa kepada lemah. Tak boleh terima oleh akal kita kata Tuhan ni berbilang-bilang. Jadi kita tambah i'tiqad dengan dalil akli yang pertama ni. Dalil akli pertama dengan 3 masalah. 3 masalah. I'tiqad kita bahawa tentu sungguh Allah Ta'ala Esa tidak berbilang-bilang. Wallahu a'lam. Habis dah dalil yang pertama. Dalil yang pertama dengan keadaan yang pertama, iaitu bersetuju kedua-duanya. Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah hak ni kita fikir dengan akal kita ni. Nanti kita pegu dengan ayat Quran. Baru dia kena betul, dapat betul. Pegu dengan ayat Quran. Lepas tu kita nak bagi kemas ngaji kita ni, kita mengaji dengan tok guru, alim-alim, orang-orang arifin, orang-orang yang kenal betul tu. Dia bercakap sikit, terbuka pandangan kita, terbuka mata hati kita. Kena rajin duduk kelas depa juga. Duduk kelas, duduk majlis ilmu tok guru, orang-orang alim. Dia cepat buka hati kita untuk faham. Cepat buka hati kita untuk faham. Pasal apa? Hati kita tak merewang merata. Kita mengaji dengan macam saya ni, saya cuma tolong baca aja. Orang-orang macam saya ni tolong baca aja, hati kita merewang merata. Tapi bila kita duduk dengan tok guru, orang-orang alim ni, hati tak merewang, hati kita tumpu. Dia cepat faham. Sebab tu kena duduk dengan ulama ni. Jangan jauh pada ulama. Kalau kita jauh pada ulama, hati kita dia jadi keras, hati kita dia jadi bebal, hati kita susah nak menerima kepahaman ilmu. Sebab apa? Sebab kita tak duduk di bawah naungan. Naungan apa tu? Allah Ta'ala naungkan dengan rahmatnya. Turun kepada Nabi, Nabi turun kepada ulama, ulama turunkan payung tu, kita duduk di bawah dia. Jadi sekurang-kurangnya cepat faham. Jadi saya cuma tolong baca, bagi boleh baca. Nak faham, Allah Ta'ala bagi faham. Nak reti ngaji bagi kemas, kena ngaji dengan tok guru. Jadi kena bawa mainlah tok guru orang alim.
Sebulan sekali pun jadi. Ada majlis ilmu dengan orang alim. Tok guru. Kat kita sini ramai ni tok guru banyak. Wallahu a'lam, kita sambung insya-Allah. Allahu akbar. Hujan tu. Tak ada yang main jalan kaki kan? Kalau main jalan kaki pun tak apa, kereta banyak, kita balik tolong hantar hujan. Nah, hujan ni tak tahulah sampai bila, wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina. Banyaklah selawat tu. Nah, hujan ni kita hujung-hujung ni. Hujung ni saya ajak nasihat lah. Saya suka nasihat, perbanyakkanlah selawat atas Nabi supaya hati kita jadi tenang, supaya hati kita jadi aman. Dan nasihat saya ni, lah ni kita akan masuk satu era yang agak berat. Nah, tahun depan lah, era yang agak berat tahun depan. Kita akan semua daripada rakyat Malaysia akan divaksin dengan penyakit COVID ni. Jadi kita kena jaga diri kita elok-elok. Tak tahu nak abang pun nak pesan tak reti. Sagi pesan salah orang, dia akan jadi kaitan masalah. Hari ni dah akan digubal akta. Siapa-siapa yang menolak vaksin, siapa-siapa yang ni akan digubal akta. Jadi kita kena pesan sama-sama. Jadi kita gunakan apa yang kerajaan buat untuk kebaikan kita, kita kena ikutlah. Kita tak boleh kita jangan duk jadi pembangkang yang sampai jadi rosak agama, rosak bangsa, rosak negara. Jadi kita terpaksa. Hidup kita akan jadi terpaksa.